Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini bersama Cikgu Yusri, kita akan sambung sikit belajar tentang subjek sains tahun 3 Sekolah Kebangsaan. SK semester kali lah. Sekolah mana lagi? Tak ada sekolah lain. Okey, sesiapa yang ada dah buku teks sains, boleh keluarkan buku teks sains ni. Dan anda bolehlah buka buku teks ni pada muka surat 20. Muka surat 20. Okey, pada muka surat 20 anda boleh nampak macam ni. Tajuk kita untuk hari ni ialah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey. Semua benda yang kita nak belajar hari ni dan hari tu punya adalah salah satu daripada cara yang kita panggil kemahiran. Kemahiran dalam sains. Ataupun nama sebenarnya kemahiran proses sains. Iaitu kalau kita nak buat sesuatu eksperimen, nak buat sesuatu penyiasatan sains, kita kena mahir menggunakan cara-cara dengan betul. Dan apabila kita buat sesuatu perkara tu, kita kena ikut panduan dia. Sebab kalau kita tak ikut panduan, benda tu akan menyebabkan bahaya atau menyebabkan kerosakan kepada diri sendiri, kawan-kawan kita, guru ataupun haiwan dan tumbuhan. Maksudnya contoh macam ni. Kalau haiwan tu kita ambil macam haiwan ular, kita nak kaji tentang ular. Kita tangkap ular tu. Lepas tu kita tak lepaskan ular tu dengan cara yang betul. Kita biar je dalam kelas ke, dekat rumah ke, dekat bilik sains ke. Apa akan jadi dengan ular tu? Mestilah ular tu akan terlepas. Dan kalaulah ular berbisa, mesti ular tu akan patuk kita atau kawan kita atau keluarga kita. Sangat bahaya. Jadi untuk hari ni, kita nak sambung tentang kemahiran proses sains, iaitu membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Kalau kita dah buat eksperimen atau penyiasatan, kita dah ambil peralatan-peralatan sains ni. Dan selepas kita dah ambil, kita guna, last sekali kita kena bersihkan, kemudian kita simpan. Kita tak boleh biarkan sesuka hati, sebab korang kena fikir macam ni. Kalau kita buat penyiasatan sains dekat bilik sains ke, dekat kelas ke, bukannya kita ada orang gaji yang nak uruskan peralatan kita ni. Kita dah ambil, contoh dah ambil bika, dah ambil tabung uji, dah ambil peralatan lain, mikroskop ke, ataupun kanta pembesar. Lepas kita guna, kita biar je. Kita kata, alah, nanti ada orang gaji nak tolong kemaskan, nak tolong bersihkan. Banyak cantik korang. Tak ada. Kalau kita dah buat, kita dah gunakan suatu peralatan ni, kita kena kemas. Sama lah macam kita dekat rumah. Kalau kita dah gunakan, kita dah makan. Dah ambil pinggan, dah ambil nasi, dah ambil lauk ayam goreng, dah ambil air sirap ais limau. Kita dah minum sedap-sedap, kita dah makan nasi kenyang-kenyang. Lepas tu lepas kita kenyang, kita letak je merata. Kita tak boleh macam tu. Kita kena kemaskan, basuh dan simpan dengan betul. Dan hari ni kita nak tengok macam mana kalau kita dah ambil peralatan tu, kita kena bersih dan simpan. Okey, ada 3 kaedah utama yang perlu kita tahu. Yang pertama ialah membersihkan. Okey, membersihkan. Okey, anda boleh tengok kat sini, gambar kat sini. Boleh juga tengok dalam buku teks muka surat 20. Okey, membersihkan. Apabila suatu peralatan kita guna, contohlah macam dalam gambar ni bika. Bika tu kita dah guna, kita dah bubuh cair ke, kita dah bubuh air apa-apa ke. Lepas kita dah guna, kita kena bersihkan dengan cara menggunakan berus. Kalau kamu boleh tengok ni, saya cikgu zoom. Berus yang digunakan ini adalah berus yang kalau siapa ada adik-adik atau baby dekat rumah yang minum susu dalam botol, mak kita akan bersihkan botol susu tu dengan menggunakan berus macam ni. Berus dia berbentuk silinder, kita boleh masuk dalam botol, pusing dalam botol untuk bersihkan dalam kawasan botol tu. Sama juga macam ni, ini namanya bekas tu bika, nama dia bika. Kita masukkan berus tu dalam bika, kita cuci dalam bika tu. Okey, perhatikan. Ada benda yang mengalir dekat sini. Ini yang mengalir ni bukannya api, itu adalah air. Sebab apa kena alirkan air? Sebab bekas ni kadang-kadang ada
kesan dekat bikar tu bekas makanan ke, bekas yang melekat-lekat. Jadi kita alirkan air, lalukan air, bekas makanan atau makanan yang tersekat tu atau apa-apa bahan yang tersekat tu lebih mudah untuk disapu atau diberus. Jadi ingat, nak bersihkan sesuatu bekas, sesuatu peralatan sains, kena gunakan berus dan air yang mengalir. Ini yang pertama, membersihkan. Kita tengok cara kedua. Lepas kita bersihkan, kita kena keringkan. Cara nak keringkan, kita letak bikar ke, tabung uji ke dekat sesuatu tempat yang selamat. Maksud selamat tu, kita tak bolehlah letak suka-suka hati, contoh letak dekat lantai. Sebab apa kita tak boleh letak kat lantai? Sebab kalau letak kat lantai, kalau tersepak ke, terpijak ke, rosak. Jadi sayanglah untuk peralatan-peralatan macam tu, kalau pecah nanti jadi bahaya untuk kita atau kawan-kawan kita. Okey, itu kita dah keringkan. Lepas kita keringkan, last sekali kita kena simpan. Okey, menyimpan. Simpan ni sebenarnya ada cara tau. Bukannya kita simpan sesuka hati. Contoh kalau kat rumah, dah ambil pinggan, dah ambil garpu, dah ambil sudu, dah ambil cawan. Nak simpan, semua kamu letak sekaligus dalam satu tempat. Okay, kalau kamu perasan kat rumah, mak kita atau ayah kita, dia dah susun dah. Pinggan dengan pinggan-pinggan yang lain dekat satu rak. Cawan mungkin kat rak bahagian bawah, cawan dengan gelas. Sudu dengan garpu, dia akan letak dalam satu. Mungkin cawan ke, mungkin mangkuk ke, dia letakkan sekali. Sama lah juga macam peralatan sains. Kita kena susun. Lepas peralatan tadi dah kering, kita kena susun ikut label atau tempat yang telah ditetapkan. Contoh dalam gambar ni, ni bikar 500 ml. Maksudnya saiz dia atau isi padu dia yang boleh masuk, cecair boleh masuk dalam tu adalah sebanyak maksimum dia 500 ml. Bikar yang jenis ni susun elok-elok dekat tempat yang sama dengan dia. Okay, kalau bikar 200 ml, 250 ml, letak dengan kawan-kawan dia. Yang bawah sekali tu contoh bikar tu 150 ml, letak dengan kawan-kawan dia. Macam kita lah. Kita ada kawan-kawan kita. Kita mesti nak duduk dengan kawan-kawan kita. Kita takkanlah nak duduk dengan musuh kita. Kawan dengan kawan, musuh, biarlah dia dengan musuh, kita tak payahlah kacau dia. Sama juga macam peralatan sains ni, kita kena letak ikut kawan-kawan dia. Itulah secara asasnya apa cara untuk membersihkan dan simpan peralatan sains. Cikgu ulang balik, yang pertama kena bersihkan, gunakan berus dengan air yang mengalir. Yang kedua kena keringkan kat tempat yang selamat dan susunlah peralatan tu dengan elok. Dan last sekali kita kena simpan ikut tempat ataupun bekas yang sesuai ataupun yang telah ditetapkan. Itulah cara untuk kita membersihkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul. Okey, secara asalnya itu saja benda yang kita akan belajar hari ini. Dan kalau sesiapa ada pertanyaan, boleh message atau WhatsApp personal cikgu atau masukkan saja soalan anda dalam grup kelas masing-masing. Okey, selepas anda dah siapkan ataupun selepas anda dah tengok video ni yang cikgu buat ni, anda bolehlah buat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 14. Buku aktiviti muka surat 14. Okey, cikgu bacakan sikit tajuknya. Tajuknya berbunyi seperti ini. Perhatikan rajah di bawah dan lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. Okey, kat atas ni dah bagi perkataan. Ada keringkan, air, susun, berlabel, basah dengan berus. Okey, kat bawah ni dia dah ada dah gambar-gambarnya dan ayat-ayat yang dah ditulis dan tempat kosong. Cuba baca, fahamkan dan isi je perkataan dari atas tu, isikan ke bawah. Itu saja. Sangat senang. Ini latihannya pada buku aktiviti muka surat 14. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Okey, lupa nak cakap. Kalau dah siap buat buku aktiviti ni, latihan ni, tak apa. Anda tak perlu tangkap gambar, hantar kepada cikgu sebab minggu depan kita akan bersekolah. Nanti cikgu akan cek buku awak waktu kita dah sekolah nanti. Waktu kita dah jumpa depan-depan nanti.
Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.